Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kembali ke YouTube channel saya. Bagi siapa yang belum subscribe, boleh subscribe. InsyaAllah saya akan cuba kongsikan apa-apa yang berkaitan dengan elektrik pada channel saya ini. Okey, terlebih dahulu bagi yang belum mengenali, nama saya Jasrul Jamani bin Jamian. Saya merupakan pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia. Okey, hari ini saya nak berkongsi tentang tentang kaedah yang kita boleh pakai dalam kita menjimatkan elektrik. Tapi sebelum kita pergi kepada penjimatan elektrik tersebut, suka untuk saya recap sedikit ataupun saya introduce, saya memperkenalkan kepada kawan-kawan tentang parameter-parameter yang ada dalam elektrik. Sebab biasanya nanti kita akan sentiasa confuse yang mana kuasa, yang mana tenaga, yang mana voltan dan sebagainya. Okey, saya akan cuba perkenalkan dulu parameter ni, lepas tu baru kita bincangkan macam mana kita nak pilih peralatan yang mampu menjimatkan elektrik kita. Okey, yang pertama kalau kita tengok dekat sini, kita ada 4 parameter, simbol dia V, I, P dan E. Okey, apa beza? V adalah voltan. Okey, untuk Malaysia biasanya voltan yang kita set adalah 230 volt tambah 10% ataupun minus 6%. Maksudnya, apa maksud tambah 10% minus 6% ni sebenarnya, selagi mana nilai voltan dalam julet tersebut, maka dia adalah nilai voltan yang okey. Okay, contohnya, kalau kita buat measurement, kita kata voltan kita 245 volt. Ada masalah tak? Sebenarnya tak ada masalah sebab 230 volt tambah 10% boleh pergi sampai 250 volt. Okay, kalau kita buat calculation lah. So, kalau setakat 245 sebenarnya tak ada masalah. Kalau kita measure voltan kita 220 volt pun tak ada masalah sebab dia masih dalam minus 6%. Ini adalah voltan. Okay, kalau kita tengok contoh label kat TV ni, mana dia punya voltan? Ni. Okay, untuk TV ni voltan dia adalah 240 volt. Okay. Malaysia biasa kita pakai 230 lah. So kalau 240 volt tak ada masalah sebab kita ada plus 10%, minus 6% punya range. Okay. Yang kedua adalah arus ataupun ampere. Okay. Yang ni kadang-kadang je kita nampak mereka tulis. Kebanyakannya kita tak jumpalah label nilai ampere ni. Okay. Yang ketiga adalah tentang power. Okey, ni kuasa. So, bila kita nak cerita tentang alat yang mampu memberi penjimatan elektrik kepada kita, kita sebenarnya referring kepada nilai power satu-satu alat. Okey, kalau kita tengok contoh dalam label TV ni, okey, inilah dia. Sebab power ni dia punya simbol W. 180 W ni yang menentukan power. Sebab kadang-kadang kalau saya pergi ke kedai, saya tanya berapa nilai power equipment ni? Dia akan kata 220 V. Okey, V sebenarnya voltan. Okey, dia tak ada kena-mengena dengan power. Okay, dia adalah kena mengena tapi kita lebih berminat kepada nilai power. So, power ni ataupun kuasa ni yang menentukan berapa banyak tenaga ataupun dia akan reflect kepada berapa banyak tenaga yang kita akan gunakan nanti. So, dalam kes TV ni kita adalah ni 180 watt adalah power dia. Dan akhir sekali adalah tenaga. Okay, apa tu tenaga? Reflect kepada kita punya utility, tenaga nasional berhad, betul? Okay, so apa tu tenaga? Kalau kita tengok simbol antara dua ni, simbol antara power dengan tenaga ni, okay, kalau saya conteng sekejap. Alright. Kalau kita tengok dekat sini, perbezaan dia, kalau tenaga ni, okay, kalau tenaga, dia punya unit adalah W. Okay. Tenaga kuasa tadi unit dia W. Tenaga pula unit kita adalah WH. Okay, apa beza dia? Ada perkataan H. So H ni apa? Sebenarnya H ni hour ataupun bahasa Melayu dia jam. So tenaga dia akan bergantung kepada jam ni, hasil darab dengan jam. Contoh, kalau bagi TV ni, tadi kita kata dia 180 watt. Kalau sehari kita pakai untuk 10 jam, maka kita akan darab 10 hour. So kita dapatlah 1800 watt hour. Kalau kita pakai 20 jam, maka dia jadi 180 darab 20 hour. Maka jadilah 3600 watt hour. Kalau sebulan, darabkan lagi dengan 30 hari. So dia akan jadi nilai lain lah. So ini adalah tenaga. So kalau apa yang kita boleh conclude, perbezaan antara kuasa dengan tenaga,
kuasa untuk alat tu sama. Okey, contoh kalau saya ada 2 TV, saya dengan jiran sebelah dua-dua pakai TV yang sama 180 watt, tetapi jumlah masa yang menentukan tenaga yang saya pakai adakah lebih banyak daripada tenaga jiran sebelah. Okey, itu perbezaan antara kuasa dengan tenaga. So, di sini yang akan reflect. Kita boleh kurangkan jumlah bil elektrik kita sekiranya kita kurangkan hour tersebut. Okey, contoh kalau sebelum ni, sebelum PKP, TV kita pakai waktu malam je 4 jam. Tiba-tiba waktu PKP ni kita pakai 14 jam. So apa yang berlaku? Jumlah tenaga berbeza. Kalau 4 jam sebelum ni, kita akan ada 180 darab 4 je. Tapi sekarang dia jadi 180 darab 14 jam daripada pagi sampailah malam. Okey, itu unit tenaga. So itu perbezaan pertama lah. So dalam kita nak menjimatkan tenaga, kita ada beberapa approach. So itulah perbezaan antara kuasa dengan tenaga. Okey. So kalau kita nak jimatkan elektrik, kita ada dua cara. Sama ada kita cari alat yang W dia kecil ataupun kita boleh kecilkan hour. Dengan kaedah ni kita boleh kurangkan tenaga kita. Okey. So itu tentang tenaga. Alright. So kita akan pergi yang kedua. Alright. So ini antara item yang saya rasa sangat penting untuk semua maklum macam mana term kecekapan ni main peranan. Okey, apa tu kecekapan? Dan dekat mana kita nak tengok kecekapan ni? Okey. Saya terangkan dulu flow tenaga. Okey, kalau kita tengok, kalau ni saya ambil contoh aircon lah. Sebenarnya dia adalah rumah. Apa-apa equipment yang ada pada rumah. Apa yang TNB bekalkan? Okey. TNB akan bekalkan tenaga melalui meter. So meter ni akan bantu untuk baca semua nilai tenaga yang masuk ke dalam rumah. Okey. So katakan masuk ke aircon. So aircon ni akan hasilkan pula tenaga yang akan bagi kesejukan kepada penduduk rumah. So kalau kita tengok dekat sini, untuk equipment ataupun peralatan, dia ada dua jenis tenaga. Satu yang kita panggil sebagai tenaga keluaran. Okey. Satu lagi kita panggil sebagai tenaga masukan. Okey, apa yang kita kena faham dekat sini, keluaran apa yang pengguna rasa, masukan apa yang masuk kepada alat tersebut, dan TNB dia akan charge kita bukan berdasarkan berapa keluaran kita, tetapi berapa masukan. Betul tak? Sebab apa yang tenaga masuk kepada meter, itulah yang akan masuk kepada alat. Okey. Dekat sini datangnya perkataan kecekapan. Okey. Apa maksud kecekapan? Ini simbol dia. Kecekapan sama dengan nisbah antara keluaran. Okey, kalau saya buat macam ni, P out over P in. Okey, katakan kalau saya ada satu alat, ini saya ambil contoh lah, bukan aircon. Contoh alat keluaran saya, alat saya, dia akan menghasilkan tenaga 400 watt. Okey, tenaga yang akan bagi kepada pengguna. Tetapi dia mengambil tenaga daripada TNB sebanyak 800 watt. So dengan kata lain, kecekapan saya untuk alat tersebut adalah 50%. Maksudnya kalau 800 watt masuk 400 watt sahaja yang digunakan. Tapi kalau alat saya mempunyai kecekapan 100%, maksudnya kalau 400 watt keluar, 400 watt juga yang masuk. So dekat sini kalau kita tengok, kecekapan ni main peranan. Alat yang mempunyai kecekapan yang tinggi, dia akan memastikan penggunaan masukan kita kecil sebab inilah penggunaan yang masuk yang datang daripada meter, so bil elektrik kita akan jadi murah. Okay, berbanding dengan kalau kita mempunyai alat yang kecekapan dia rendah, so dia akan menyebabkan keluaran sama 400 tapi nilai masukan dia 800, pengguna ni terpaksa bayar 2 kali ganda berbanding dengan pengguna A. Okay, ini yang kita panggil sebagai prinsip kecekapan. Okay, dekat mana kita nak tengok contoh ni? Saya just bagi satu contoh je. Kalau kita tengok dekat sini, contoh aircon. Okay, contoh aircon. Saya delete semua brand-brand. Saya Google je sebenarnya semua ni. Okay, saya delete semua brand. So, dekat sini, kalau kita tengok, aircon ni adalah aircon 1 horsepower. Apa maksud 1 horsepower? Okay.
1 horsepower sebenarnya dia bersamaan dengan 746 watt. Horsepower ni adalah keluaran. Okey. Maksudnya kita ada 3 brand aircon yang keluaran dia sama 746 watt. Okey, sebab kita ada aircon semua 1 horsepower, maksudnya 746, 746, 746. Tetapi cuba kita tengok masukan dia. Kalau dalam kes ni, aircon ni masukan dia 900 watt. Keluaran dia sama 746 watt. Aircon ni pula masukan dia 843 watt. Sedangkan keluaran dia masih sama 746 watt. Dan yang ini adalah 795 watt. Keluaran dia 746 watt. So, dekat sini kita boleh lihat kecekapan alat tersebut. So, alat yang mempunyai kecekapan yang tinggi, nilai masukan dia akan jadi rendah. So, apa kaitan benda ni dengan bilik kita? Ada kaitan. Saya ambil contoh. Kalau saya ada satu aircon, saya compare aircon A dengan aircon B. Untuk aircon A, kalau saya hidupkan selama 10 jam, okay, saya hidupkan selama 10 jam untuk sebulan. Maksudnya sehari 10 jam, selama sebulan, apa yang akan berlaku? Dia akan jadi, sebab masukan yang lalu meter TMB tadi kan, kalau kita tengok contoh atas tadi. So, dia akan jadi 900 darab 10 jam darab 30 hari. So, apa yang saya ada? Saya akan ada 0,0000 9 darab 3, 27 ataupun sama dengan 270 kilowatt hour. Ini untuk aircon A. Okey. Kalau aircon B pula, saya ada 795 darab 10 jam darab 30 hari. Saya akan dapat 795 darab 3. Sekejap saya pakai kalkulator. Malas nak congak. Okey, so kalau kita tengok 793 darab 795 darab 3. So kita dapat 2385. So kita dapat 2385 ataupun bersamaan dengan 238.5 kilowatt hour. Bayangkan berapa banyak beza ini dengan ni. Aircon yang sama, cuma saya pakai 10 jam untuk sebulan. Contoh, okey. Kita boleh nampak perbezaan yang ketara. Sebab tu, sekiranya kita ingin beli satu-satu alat, bolehlah kita tengok berapa power consumption. Sebab power consumption tu main peranan yang sangat penting sebab dia menentukan berapa banyak bil yang kita perlu bayar. Saya ingatkan balik, dekat mana power consumption? Power consumption sebenarnya adalah power yang masuk dekat sini. Okay? Power yang ada dekat sini. Ini adalah bahagian power consumption. Okay? Ini biasa bahagian keluaran. Alright? So, ini consumption daripada TMB. So, inilah yang akan kita bayar. Alright? So, itu tips pertama. Iaitu, kalau nak jimatkan elektrik, sebenarnya kita boleh cari peralatan yang mempunyai nilai W yang lebih rendah. Dalam kes ni contoh dia, ini yang lebih rendah. Secara tak langsung, bila W tadi tu rendah, WH pun akan jadi rendah kalau H untuk ketiga-tiga situasi adalah sama. Okey. Tips yang kedua. Okey, yang ini adalah antara tips yang paling ringkas, iaitu contoh. Ini saya buat eksperimen dekat rumah saya sendiri. Kalau kita tengok modem, biasanya kita akan on 24 jam. Cuba tengok berapa banyak tenaga yang dia pakai. Okey. Oh, alamak. Terskip. Alright. So, saya play balik. So, kalau kita tengok contoh modem ni, dia pakai 2.8 watt. Okey. So, dengan kata lain, kita tahu bahawa P dia adalah 2.8 watt. Tapi disebabkan kita pakai 24 jam, E dia akan jadi 2.8 darab 24 jam. Lepas tu kalau sebulan, darab lagi dengan 30 hari. So, katakan kalau malam tu kita tak pakai, sebenarnya kita boleh jimat. Instead of kita on dia 24 jam, mungkin kita cuma on dia 12 jam. Betul tak? Sebab 12 jam lagi tu kita tidur. So, separuh daripada tenaga kita dapat jimatkan. Okay, ni tips nombor 2. Okay, tips nombor 3. Contohnya, saya tunjuk ni adalah decoder Astro. Okay.
Contoh kalau kita tengok decoder Astro ni, berapa dipakai sebenarnya? Okey. So, TV tutup, saya cuma tengok decoder, katakan decoder dia tak off. So, apa berlaku? Dia pakai 20.7. So, sekali lagi, decoder untuk Astro, dalam kes ni pula, P dia sama dengan 20.7 watt. Kalau E kita, dia akan jadi 20.7 darab 24 jam, darab 30 hari. Sedangkan malam mungkin kita tak pakai, tak tengok pun sebenarnya TV tu, ataupun decoder tu tak berfungsi pun. Kalau kita tutup, maksudnya kita bahagi dua, 12 jam waktu malam tu kita off. So sebenarnya kita mampu untuk jimatkan separuh daripada jumlah tenaga. Sebab ingat tadi, watt hour. Hour ni kalau main peranan kepada jumlah tenaga yang kita bayar. Okey? Itu tips yang ketiga. So, tips yang keempat, ni contoh seterusnya. Yang ni saya tengok power consumption TV pula. Okey. Contoh TV saya, dia pakai 152 watt. Okey. So, dalam kes ni, TV saya tadi ni, dia pakai P sama dengan 152 watt. E, maksudnya, tenaga, kalau hari biasa mungkin saya 152 darab 4 jam. Tapi waktu PKP ni 152 darab 14 jam. So boleh bayangkan berapa perbezaan tenaga yang berlaku. Sebab tu kita boleh expect berlakunya kemeningkatan jumlah tenaga elektrik. Okey, yang kita pakai. Ataupun saya suka buat analogi begini. Contohnya, pastikan waktu malam TV tidak melihat kita. Kalau kita lihat TV tak apa lagi. Maksudnya kita guna, kita bayar. Tapi banyak kes, contoh kalau anak-anak masih kecil, so apa berlaku? Biasanya TV yang tengok anak-anak kita pada waktu malam. So apa berlaku? Bila TV tengok anak-anak, jumlah tenaga darab jam dekat sini, pembaziran tenaga berlaku sangat tinggi. Okey? Dan last tips daripada saya, okey, sekejap. Alright. Last tip daripada saya adalah penukaran lampu biasa kepada lampu LED. Saya pernah post yang ni pada 21 Julai 2019 dekat Facebook saya. Boleh tengok juga dekat YouTube yang ni, saya upload juga. So, kalau kita tengok lampu biasa, fluoresan biasa dua kaki, jumlah tenaga yang dipakai, okey, jumlah kuasa yang dipakai adalah 23.6 watt, manakala kalau pakai LED dia sebanyak 9 watt. So kalau kita tengok perbezaan tenaga dia hampir 14 watt. Okey, hampir 14 watt penjimatan yang kita boleh dapat. Okey, itu kalau satu lampu. Bayangkan kalau 10 lampu dan kita guna 10 jam. Sebab tu saya boleh buat kesimpulan dekat sini, okey, untuk video ni saya nak pendekkan, antara alternatif yang kita boleh buat untuk kita jimatkan elektrik adalah yang pertama, cuba pastikan bila kita nak beli alat yang baru, kita gunakan alat yang mempunyai kuasa masukan yang kurang. Yang kedua, elakkan pembaziran apabila kita tak menggunakan alat-alat elektrik ni, kita boleh shut down, kita boleh off, kita boleh dapati penjimatan berlaku. Dan yang ketiga, kita boleh tukar daripada lampu fluoresan biasa kepada lampu LED. So yang ini saya sekadar buat analisis ringkas. Apa yang kita nampak, contoh Astro decoder tadi, jumlah jam yang kita bazir waktu malam, contohnya 12 jam, sebenarnya kita dah membazir 7,272 watt. Internet modem, okey, sebenarnya kita membazir 840 watt sebab waktu malam. Okey. Yang ini contoh waktu malam dia dalam standby mode sebab kita TV kita dah tutup, sebenarnya kita masih membazir ni. TV contohnya, kalaulah sehari 3 jam, okey, termembazir, which is TV tengok kita. So apa berlaku sebulan sebenarnya dia boleh cecah 13,770 watt hour disebabkan tadi. Tu kalau minimum 3 jam. Dan lampu pula, tadi kalau kan saya cakap 23.6, kalau lampu LED 9, so saya ada 14.6 penjimatan. Katakan kalau TV ni, lampu ni saya pasang selama 10 jam dan jumlah lampu yang ada dekat rumah 10 unit, sebenarnya saya boleh jimat 43,800 watt hour. So jumlah penjimatan yang boleh kita buat adalah 65,682 watt hour ataupun bersamaan dengan 65 kilowatt hour, dan secara tak langsung, ini berdasarkan ringkas lah,
kita dapat jimatkan RM35 daripada analisis mudah. Maksudnya kita, yang ni dalam kes ni saya tak tukar aircon, saya tak tukar yang lain-lain lah. Maksudnya kalau decoder tak pakai, kita off waktu malam. Kita pastikan TV tu sampai masa nak tidur kita off. Dan juga lampu, sebab kita selalu pakai lampu, kita just tukar kepada lampu LED. Untuk penukaran lampu LED boleh tengok kepada post saya tadi ataupun boleh tengok dekat YouTube saya macam mana penukaran lampu tersebut. Sangat ringkas, kita tak perlu tukar casing, kita cuma tukar jenis lampu dan juga starter dia sahaja. Okey, so saya rasa itu sahaja untuk video kali ini. InsyaAllah dalam video akan datang saya akan cerita pula adakah alat penjimatan elektrik tu mampu untuk menjimatkan elektrik. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.